Baik, insyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah perbincangan kita pada malam ini, tuan-tuan, tajuk forum kita pada malam ini, masjid di sini lahirnya sebuah cinta. Sebagaimana institusi masjid yang dibangunkan sejak daripada zaman Nabi SAW, sebegitulah kita nak cuba menghidupkan masjid di zaman dan di era kita. Sebagai muqaddimah, saya mempersilakan yang berbahagia Datuk untuk menghuraikan tajuk bicara kita malam ini, masjid di sini lahirnya sebuah cinta. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Nazmi selaku moderator. Terima kasih kepada Tuan Imam dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, para penderma, para penaja, penyumbang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ada satu lagu Sudirman, Ustaz. Di sini lahirnya sebuah cinta yang suci, sejati, abadi. Di sini lahirnya sebuah cinta. Dia macam tu Sudirman. Di hujung sikit, di hujung tu suara dia halus. Gerimis di lautan. Di hujung macam tu, hujung itu. Di sini lahirnya sebuah cinta. Tuan-tuan yang saya muliakan, tuan-tuan doa saya. Ni hak mari ni semua bagus, hak tak bagus saya. Saya kalau pergi Kuala Lumpur ke Useng, saya pergi mana-mana pun mula-mula cari apa? Cari hotel nak duduk. Pergi Kuala Lumpur tu kan, nak pergi ceramah lah. Mula-mula pergi cari apa? Cari hotel dulu. Nak mandi, nak sembahyang, nak apa semua. Nabi Muhammad bila pindah ke Madinah, dia buat apa tu? Buat masjid. Kita pergi mana-mana lu, cari rumah lu. Tuan-tuan ni dengar cerita kena pindah daripada Kuala Pegang pindah ke Kuala Tendang. Oh sudah. Ada ke Ustaz Kuala Tendang? Mana aku tahu. Daripada mu kena pindah daripada Baling, mu kena pergi Gerik tu. Maka kita sebelum pindah pergi Gerik cari apa lu? Cari rumah sewa lu. Tu kita tu maksudnya saya lah. Nabi Muhammad tak. Dia pindah ke Madinah, yang dia cari dulu nak buat masjid. Dia tak cari dulu tapak rumah dia. Mana aku nak duduk ni? Mana aku nak makan ni? Kita kalau pergi mana ke Tom Yam dulu. Kedai mana aku nak betul kedarah ni, hak tu dulu. Nabi tak. Hak dia pergi cari dulu pasal apa? Masjid dulu dia pergi cari. Buat masjid dulu. Pasal apa? Ni adalah jantung kita. Ni adalah ibu kita. Ni adalah tempat untuk kita ni ibu. Sebab siapa saya kata ibu? Pasal kita ni anak. Saya ulang balik. Pasal apa saya kata masjid kita tu mak kita, ibu kita? Pasal kita ni anak. Anak apa Sin? Sin? Sin mana apa? Aku kan nama Husin. Mu nama apa? Dahlan? Raihan? Oi, jauh tu. Husin Raihan. Jauh tak? Kita ni dipanggil apa ni? Ni hak mari ramai-ramai malam ni. Dipanggil apa? Anak karya. Bunyi apa Oh, budak main belong. Pak pun main belong, biasa lah kalau budak main. Saya ulang balik. Kita ni dipanggil apa? Sin. Anak. Kita semua ni anak karya. Kalau ada anak, ada mak? Ada. Dia tu. Nama dia masjid. Bayangkan kalau kita ada mak, luk lalu lalang depan rumah mak tak singgah. Orang tanya kat mak,
anakmu tak balik ke mak? Oh mak. Oh mak, anakmu tak balik ke? Tak balik. Paduk lalu tu. Tak kelik ke? Anakmu tak kelik ke mak? Oh, saya kata tu lalu sajalah. Bukan tak balik langsung, baliklah. Hari tu dia membuat jamuan, dia mari makan tu dia belah. Bayangkan seorang anak yang tak singgah tengok mak dia. Seorang anak yang tak mari jenguk mak dia. Seorang anak hak tak mari rumah mak dia. Oh, anak ni dia panggil apa? Anak dah kau. Bahasa kita ke hak kasar ni ke kurang ajar dia. Budak kurang ajar macam tu. Bayangkan tuan-tuan, kita ni anak karya tiba-tiba tak pergi pada ibu karya. Tak pergi kepada bapa karya, nama dia masjid Allah. Sebab itu bila sebut mak, anak dia duduk di Kuala Lumpur, anak dia duduk di Georgetown, anak dia duduk di Kuantan, anak dia duduk di Johor. Di manakah tempat penyatuan anak-anak dia ni? Di rumah mak dia. Sebab tu bila balik raya, balik rumah mak. Tak kira raya apa pun, kita di Malaysia ni raya apa pun balik. Raya puasa balik, raya haji balik. Depa Bali pun balik. Raya Ponggel pun sampai. 5-6 orang anak berkumpul. Pak siapa? Pak saya mak ada. Pak siapa? Pak saya rumah mak ada. Pak siapa? Pak saya ada pak. Bayangkan tuan-tuan kalau pak tak ada, mak tak ada. Nak balik pun malah. Macam saya ni, mak tak ada, ayah tak ada, nak balik kampung, tahu? Nak balik tengok siapa? Tok tak ada, Cem tak ada. Pergi raya ni Kuala Lumpur, KLCC. Raya dengan Bangla. Ramai lah raya kat KLCC, Bangla semua. Tetapi kerana ada mak, gagah balik. Kerana ada pak, seronok nak balik. Adik-adik, lagu balik kampung satu. 1, 2, mula. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Tanam kacang. Lain ustaz. Balik kampung. Macam-macam lagu balik kampung. Pak siapa yang hati kita teringin nak balik kampung? Pak saya ada mak pak. Tuan-tuan, begitulah kuatnya mak pak. Di kampung kita ada sumber kekuatan kita sendiri. Nama dia masjid. Sebagai tempat penyatuan anak-anak karya. Sebagai tempat untuk menyatukan hati anak-anak karya. Dan hari ini tuan-tuan buktikan. Tanpa mengira siapa pun hari ini, kita duduk di perkerangan masjid. Kerana apa? Kita adalah anak karya. Kita sayang karya kita, kita sayang kampung kita, kita sayang masjid kita. Masjid itu seumpama ibu kita. Tempat kita berkumpul, tempat kita berkasih mesra, tempat kita mengadu masalah, tempat kita mencurahkan kasih sayang, tempat kita melepaskan rindu, itulah dia masjid. Maka bila kita sebut dia adalah tempat yang segala-galanya, maka benda yang pertama yang kita kena buat, hati kita letak di masjid. Tu yang saya kata tadi, saya ni cakap je pandai. Tapi bila saya berjalan mana-mana, saya pun tak cari masjid. Saya cari hotel dulu. Kadang-kadang tak jumpa hotel, saya cari kedai makan dulu. Kadang-kadang tak jumpa pun kedai makan, saya pergi sisi minyak dulu. Saya cakap pandai tapi saya pun tak buat. Allah naya. Ini kita ubah. Aku nak jadi macam Rasulullah. Hati aku, jiwa aku, jantung aku melekat kepada masjid. Kerana apa? Kerana masjid itulah yang disebut oleh Allah dalam Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah kata masjid ni, Allah sebut tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58. Apa-apa nikmat yang Allah bagi, bifadlillah wa birahmatih, kelebihan yang Allah bagi, rahmat yang Allah bagi, maka hendaklah kamu bergembira, falyafrahu, hendaklah kamu suka. Tuan-tuan, benda yang Allah kata yang dapat kelebihan daripada Allah apa dia? Al-Quran.
Yang kedua, apa dia rahmat daripada Allah? Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Maka dua benda ni hendaklah kamu bergembira. Apa dia? Yang pertama, Al-Quran. Berbanggalah dengan Quran. Bergembiralah dengan Al-Quran. Apa isi kandungan Al-Quran? Gembiralah, berbanggalah. Salah satu kandungan dan isi Al-Quran adalah perkataan masjid. Ada berpuluh-puluh ayat yang membawa maksud sujud. Yasjudu pun ada, sajadah pun ada, masjid pun ada. Perkataan masjid disebut berpuluh-puluh kali dalam Quran. Tuan-tuan, Allah yang Maha Agung menyebut perkataan masjid dalam Quran. Dan masjid yang Allah sebut tu ada di belakang kita. Sepatutnya kita rasa bangga. Aku dapat menghadirkan diri dalam masjid, yang mana masjid itu Allah sebut dalam Quran. Istimewanya masjid. Dan kata Allah, siapa yang boleh memakmurkan masjid? Allah Ta'ala sebut khusus. Nombor satu, orang beriman pada Allah. Dua, orang yang beriman pada hari akhirat. Tiga, yang mendirikan solat. Empat, yang membayar zakat. Dan yang kelima, yang tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan orang yang mengimarahkan masjid tadi mendapat hidayah daripada Allah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, insya-Allah masjid berada di belakang kita, masjid berada di hadapan kita. Itulah tempat yang Allah sebut dalam Quran, dan kita telah pun berada pada tempat yang Allah sebutkan. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada kita. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk atas kupasan untuk pusingan yang pertama kuliah perdana kita pada malam ini. Sedikit sebanyak kita mendapat gambaran bahawa di sinilah titik temu umat Islam, sama ada dari segi ibadah, dari segi ekonomi, dari segi masyarakat, semuanya mesti bermula di masjid. Untuk makluman Yang Berbahagia Datuk juga, di masjid kita sekarang ni dalam proses pembangunan. Di sebelah belakang masjid ni, kalau siang mungkin nampak lah, kita sedang bina satu dewan untuk kegunaan komuniti. Sebagaimana Tuan Imam kata tadi, kita ada tuition untuk akademik, tuition untuk cover. Yang saya ingat tak semua tempat lain ada macam tu, tapi ada tuan-tuan di masjid kita Kuala Pegang. Jadi salah satu tujuan program kita pada malam ini, selain daripada kita untuk mendapatkan ilmu sebagai bekalan untuk kita bawa balik ke rumah kita, pada malam ini juga diadakan majlis ini untuk kutipan dana pembangunan masjid, infak pembangunan masjid. Yang kalau tuan-tuan pergi di sebelah belakang masjid itu, ada satu banner besar, dipanggil apa yang tu, satu dokumen rasmi lah daripada pihak masjid, apa pembangunan yang nak dibina di masjid. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan lancarkan kutipan infak pembangunan Masjid Al-Fatih Kuala Pegang. InsyaAllah diminta petugas semua sedia. Petugas pakai kad macam saya tuan-tuan. Macam kenal. Okey, pakai kad macam saya. Dia akan bawa balang, tudung warna merah. Sama juga di balang tu sendiri ada orang panggil apa? Stiker program kita. InsyaAllah petugas dengan segala hormatnya dipersilakan. Petugas-petugas ni dengar cerita majoriti ni pelatih-pelatih silat di masjid ni. Okey, insya-Allah silat tak? Jangan duk main silat, kepok kita nayak. Jadi siapa hak tak bagi tu, kita suruh dia kepok tu tuan. Yang tu tujuan sebenar kita pakai budak silat. Allahu akbar. Okey, minta petugas kat tengah ni. Ada ni, depa baru dua ada dalam poket tu. Nak menyumbang, minta semua petugas jumpa seramai mungkin. Baik, jadi insya-Allah Ustaz, kita rehat dalam 5 minit untuk qasidah kita. Okey, insya-Allah. Silakan adik-adik qasidah kita. Lagu Melayu tak ada? Lagu Melayu. Boh lagu Melayu. Bu harap depa enggak faham. Boh Melayu. Boh lagu Melayu. Lagi bagus. Okey. Boh lagu hak kita boleh ikut. Boleh no? Kami pun nak ikut juga.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. Rindunya kami kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allah, terimalah hadiah imbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Raudhatul Jannah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibedakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Matanya yang cerah sangat suka berkelak, nampak yang di belakang dan depan serentak, jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sallallahu salam alaik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada adik-adik kumpulan qasidah kita atas alunan qasidah yang merdu pada malam ini. Menunjukkan pada kita tuan-tuan, dalam Islam ni kita ada alternatif. Manusia ni nak kepada hiburan. Tapi hiburan yang bagaimana? Jadi alhamdulillah ada alternatif. Dan alternatif ini disediakan juga di masjid. Tuan-tuan hadir malam ni sambil-sambil kita orang panggil apa, mendengar halwa telinga kita. Sambil-sambil juga kita boleh menambah ilmu pengetahuan kita. Alhamdulillah. Jadi saya minta petugas yang kutip derma tadi terus berjalan. Bukan kata sekali habis qasidah dia pun duduk balik. Terus bergerak sehingga ke belakang. Ke belakang. Ramai yang nak menyumbang tapi kadang-kadang tabung tak lalu depan dia. Jadi gamit, orang Kedah kata gamit, panggil orang panggil apa, adik-adik kita tu, insya-Allah petugas-petugas ini akan berjumpa dengan ibu dan ayah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah kepada pusingan yang kedua. Al-Fadhil Datuk. Keluarga bahagia bermula di masjid. Keluarga bahagia bermula di masjid. Dalam kita nak membina institusi keluarga, tuan-tuan, saya baca satu keratan akhbar baru ni yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Johor. Majlis Agama Islam Johor disebut apa tuan-tuan? 70% pasangan yang bercerai, maksudnya orang Islam yang bercerai, daripada jumlah yang bercerai itu, bila mereka buat soal selidik, 70% daripada jumlah itu tidak menunaikan solat. Barangkali kerana itulah barakah dalam rumah tangga, keberkatan untuk membina keluarga bahagia dan sebagainya ni, ada sedikit ujian daripada Allah Subhanahu wa taala bila mana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak disemarakkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ia boleh bermula di masjid. Sebagaimana hari angkat nikah, ustaz, kita angkat nikah kat masjid, habis angkat nikah tu orang Kedah kata loop terus. Tak nampak terus dia main masjid. Nak main tak main pula hari jadi jenazah hari tu. Hari jadi jenazah tu baru dia mari balik. Kita tak maulah sampai peringkat macam tu. Jadi persilakan ustaz, pusingan yang kedua, keluarga bahagia bermula di masjid, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan yang saya muliakan. Sebelum tu ustaz, saya duk tengok depa duk angkat kerusi. Dia tadi tak habis pergi ke mana kerusi tu? Depa jual apa? No. Main buka kat depan ni, kesian kat abang-abang kita hab diri ni, mai. Bagi kat depa ni. Abang-abang mai sini abang, ustaz ubahlah binatang ni ustaz. Depa tak nampak benda tu gedik-gedik ustaz. Jom kita ubah ustaz. Minta ubah ustaz ni. Tak kat belakang kami. Minta JK. Tak nampak. Tepi ni ustaz berkelah terus. Tu. Buat mari tika. Nasi dah lah. Ubah tu, angkat bata. Tu dia, kita boleh buat dia bagus dah. Jangan buat tadi tak belakang ni. Nampak juga. Tu dia. Jangan ustaz suruh ubah saya tu dah. Pun tak nampak ke? Tak nampak juga.
Nak kena turun Yang lah. ni tak apa kot, okey. Ni tak apa. Belah sini ya. Jadi abang-abang ni hak duduk atas tu memang depan sikit tak apa. Tak duduk atas cerung bukit tu jatuh pula lagi ambulans mari pula. Baik, tuan-tuan, saya minta tuan-tuan satu malam ni. Selawat. Lagu dia macam ni. Lagu dia macam ni. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Okey, ulang balik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke? Okey. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Jom. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, ku diutus menyatu ummah, juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik umat. Juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik umat. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita sebut tentang masjid dan rumah tangga, apa kaitan pula Ustaz? Masjid lah Ustaz. Apa hal rumah tangga Ustaz? Ni bahasa Perak lah. Masjid dah apa hal ke rumah perginya Ustaz? Katanya. Tak ada kaitan Ustaz. Oh, iya ke tak ada kaitan? Zul Arifin. Husin? Takkan tak ada kaitan. Mana kelabu Zul Arifin ni? Ni yang ujung tu. Oh. Serban dia ada ekor. Tuan-tuan, tadi Ustaz sebut, sekarang orang akad nikah di masjid. Cuba tengok anak dara tu bila akad nikah duduk atas masjid ke atas bantal, tak bisu tu. Selalu duduk atas bantal bisu maklum. Demo akad nikah duduk atas bantal tak bisu pula. Duduk molek anak dara tu. Nampak? Ya mak dia tak duduk macam tu. Mak dia duduk silau gitu. Mak dia duduk tu. Mak pun pegang tisu ke. So kata naik qadi kata sah. Teriak. Mak teriak. Pengantin perempuan pun teriak. Gini pengantin perempuan teriak. Ambil tisu. Mu teriak siapa? Cita-cita tercapai. Nampak tu. Punya lama duk cinta macam-macam halangan. Hari ni. Nampak? Dah, hak mak dia pun teriak. Mak dia teriak tak pakai tisu. Mak dia teriak pakai sarung lengan ni. Lengan. Ujung lengan. Kak Song teriak siapa? Aku kesian ke anak aku. Tak lama lagi teruk macam aku. Tiap-tiap tahun beranak. Sudah. Anak darah tu seronok. Dia tak tahu lepas ni teruk. Tuan-tuan. Tengok. Saya duk kira kan. Dia mau duk hakuk kursi. Pergi ke mana tau. Tak mana duk. Daripada tadi tak berhenti ni rasa-rasa dia mau jual dah tahu. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Bagus dah angkat-angkat nikah dalam masjid? Bagus. Lepas akad nikah kita baca doa. Lepas baca doa kita pergi semayang.
Ada yang sujud syukur. Ada pula yang membatalkan air semayang. Saya no comment lah tu. Padahal tiap-tiap hari sebelum nikah duk batal dah. Duk naik motor RZ H1R. Hoi, nampak hoi, nampak tu. Demo tahu oh, H1R tu nak tanpa. Hak maksung dia tanpa, H1R tu apa? Oh, naik RX RXZ gi Terengganu tu. Naik motor ES5, tiap-tiap hari batal air semayang dah. Gi Sungai Petani naik motor ES5, melekat dua-dua orang. Dua-dua rapat duk olahraga. Bum. Tiba-tiba lepas akad nikah di masjid, membatalkan air semayang. Bau Lepas tu ambil gambar. Kan? Til jannah. Demo lah kata til jannah. Lepas tu berapa ramai hak bawa isteri dia jadi penghuni tetap masjid. Berapa ramai yang bawa anak-anak dia menjadi penghuni tetap masjid. Sedangkan di dalam masjid itu ada barakahnya. Dalam masjid itu ada kerahmatannya. Tempat yang diturunkan barakah. Tempat yang diturunkan rahmat. Salah satunya ialah masjid. Saya jumpa ustaz, satu bapa. Anak dia 7 tahun, 12 tahun hafal Quran ustaz. Padahal bapa dia bukan penghafaz Al-Quran. Dia bawa anak dia main duduk dengan saya, dia suruh saya semak bacaan hafazan anak dia masa itu belum sampai 12 tahun. Dan saya tanya dia, saya tebuk dia, saya korek dia mana-mana ayat dia boleh sambung. Masya Allah, memang ingat tuan-tuan. Sebiji macam mereka ni. Mereka ni tanya ayat apa boleh jawab ni. Betul tak Husin? Ha? Raihan Husin main mana? Tak percaya tuan-tuan tengok. Demo ni saya try tak? Saya try ni. Nyesal aku duduk kat sidah. Celaka aku tak? Aku malah masuk demo suruh masuk. Ni nak tebuk aku pula dah. Celaka aku tak? Dengar sebut celaka berdosa. Lah ni cuba tengok demo ni ingat Quran tak? Saya tebuk ni ayat atas ni. Susah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Cuba sambung. Ayat atas boleh sambung. Boleh buat menentu rasa. Dia mau kata ustaz, cucu saya 4 tahun boleh sambung tak? Oh, tuan-tuan anak dia tak ada 12 tahun. Hafal Quran. Orang Kuala Lumpur. Satu lagi, orang nak pergi Jitra, nak pergi apa ke dalam nombor 4 tu. Jalan Kuala Nerang apa semua, nombor 4 tempat ada. Belah Napoh. Yang tu lagi tuan tahu, dia dapat naik Johan peringkat kebangsaan. Johan peringkat kebangsaan, duduk di sekolah saya. Saya 2 orang ni saya tak pernah jumpa lagi manusia yang Allah Ta'ala bagi. Setakat saya jumpa lah. Genius macam itu. Saya baca ayat pendek lah. Dia tunduk Ustaz, dia angkat kepala tu. Selagi tak suruh berhenti, dia tak berhenti. Dia baca. Seolah-olah dia nampak Quran depan mata dia. Yang budak 12 tahun ni saya dapat tahu mak dia dah hantar dia belajar di Mesir. Mungkin umur dia dah 20-an sekarang. Yang satu lagi ni pula saya kata abang, anak abang ni 30 juzuk. Ingat Quran. Memang ingat sungguh. Saya kata abang lepas ni tak usah dah. Masuk tahfiz. Abang hantar anak abang untuk hafal hadis pula. Ambil hadis sahih semua hafal. Sebab Allah anugerah pada anak abang ni, otak ni cerdik. Tuan-tuan, apa amalan bapak dah? Saya tanya bapak dia ni, kerja dekat syarikat minyak JLC Malaysia ni. Dia kata ustaz, setiap pagi subuh-subuh, dia pastikan bawa anak dia sembahyang subuh berjemaah di masjid. Habis sembahyang subuh, dia akan semak anak dia baca Quran. Dia akan semak bacaan anak dia. Dia akan semak, dia akan semak, dia akan semak. Sampailah anak tadi boleh hafaz Al-Quran. Amalan dia ialah solat subuh berjamaah. Anak dia jadi baik. Masuk sekolah international pun bagus.
Otaknya pun bagus, semayangnya pun bagus, tuan-tuan tak timbul masalah. Kekuatan dia apa? Masjid. Betul sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang semayang subuh berjamaah, dia berada dalam pemeliharaan Allah. Sekarang tuan-tuan yang saya muliakan, cabaran yang kita hadapi sekarang ialah cabaran anak-anak. Nampak? Nama dia Husin, nama dia Raihan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Daripada nama Raihan bertukar jadi Raihanah. Ni parah ni. Nama Roslan bertukar jadi Ros. Ni parah ni. Elok-elok jantan pi Kuala Lumpur 10 tahun, tak dan 10 tahun, 10 bulan balik ke Kuala Pegang. Loh, pegang apa berlembek? Duk Kuala Pegang. Pegang steering lembek. Tak nak. Siapa teruk ngatmu ni? Gi dulu tegak elok. Balik sekarang jadi lembek siapa? Ni cabaran anak kita. Dia tak mahu jadi jantan. Dia nak jadi perempuan. Bahasa kita bapuk. Ni parah ni tuan-tuan. Tuan-tuan baca dalam berita ni. Ni hadut keluar dalam berita ni. Saya terlibat dengan kekeluargaan ni sejak tahun 1994. 1994 saya jadi pensyarah kekeluargaan lah. Masa tu. Ustaz 94 umur berapa? 8 tahun. Saya 94 jadi lecturer dah. Maknanya tuan-tuan dah 30 tahun dah. Tiba-tiba berganding sebelah ustaz. Dulu waktu saya ceramah dulu kat SOM, dia 8 tahun. Sekarang saya masih ceramah. Tengok kami berdua mana muda. Oh, sudah perasan sungguh kan. Saya jadi pensyarah dulu. Demo mari mengadu kat saya, Ustaz, oh bini saya ni ngidam. Oh biasa ngandung. Dah ni tak biasa, Ustaz, oh ni luar biasa. Siapa? Dia mengidam nak makan babi. Biar betul kak. Babi ni tak boleh sebut lembut-lembut, tak sedap. Dia nak makan babi tak sedap. Dia kena tebal. Dia nak makan babi macam tu. Cubalah mengidam benda hak elok kita. Oh, mengidam babi kejadah apa? Itu benda biasa. Saya kata, Kak, oh tak usah duk mengidam. Dia kata, Ustaz, tak bawa makan pun tak apa. Lalu kedai hak jual babi gantung pun sudah. Dia nak tengok tu pun sedap dah. Lah. Tu. Zaman 90-an. Zaman 90-an, masalah keluarga kena tumbuk. Tu biasa. Isteri datang. Mata lebam. Suami pukul? Ya. Pasal apa? Tak buat lesen motor. Tak hidupkan lesen motor. Suami balik tanya, mu gigi PJ ke belum? Tak. Bung, lebam sini. Lah. Apanya teruk sangat. Panah baran ke suami akak? Ya Ustaz. Sebulan je dia baik. Masuk 2 bulan. Tiap-tiap hari dia pukul. Dia pukul. Saya tukang perhabis hayat dia. Satu badan. Oh, sudah. Teruk sungguh lah mulut teriak. Saya tanya dia masa bertunang. Kau tahu tak dia ni panah baran? Tahu Ustaz. Yang tu yang kau kahwin dengan dia siapa? Love is blind. Elok. Dia kata love is blind. Cinta tu buta Ustaz. Lah ni tak apa, lebay mata ni tak lama lagi buta pula. Itu masalah tahun 90-an. Ni hari ni masalah keluarga zaman sekarang lain. Tuan-tuan, bayangkan ustaz ni isteri saya. Bayang je. Jangan dok kata astagfirullahalazim Ustaz Kazim. Oh, bukan. Ni suruh bayar Haji Biding. Oh. Ni isteri saya. Ni saya. Tuan-tuan tahu tak? Ada lelaki bini main jumpa saya.
Ustaz, ni isteri saya, ni saya. Ya. Kami nak minta Ustaz tolong selesaikan masalah kami. Saya kata tak nampak masalah, mata tak lebam. Kereta mewah, elok semua, tak nampak masalah. Masalah kami Ustaz, kami ada kecelaruan. Kecelaruan apa tu? Saya suka tengok isteri saya tidur dengan orang lain. Isteri saya pula suka tengok saya tidur dengan isteri orang. Saya pula suka tengok dia tidur dengan lelaki orang. Oh, saya kata ni memang luar biasa sungguh. Ni masalah sekarang. Tuan-tuan baca tadi dalam laporan tadi. Yang kena tangkap atas satu katil 36 orang. Suami, isteri, perempuan semua duk capur semua. Ya hak bulan lepas berapa ratus orang kena tangkap. Demo tukar-tukar maklum. Oh, mu ambil laki aku ambil laki mu. Ha, gitu. Demo ni dia panggil apa ni? Gila babi ke babi gila? Ni hak sekarang ni. Hak kita tak pernah fikir. Tapi hari ni jumpa. Demo faham tak saya cakap ni? Faham tak? Faham tak? Aku tak faham duk dia. Kok dia mau tanya pula Ustaz Kazim cakap apa? Tuan-tuan suruh cakap dialek apa saya cakap. Suruh cakap Perak boleh. Faham ke komen? Faham ya? Dengar elok-elok ya? Tu. Nak suruh cakap Banjar pun boleh. Nah, kenapa beranai je ni? Tak ada riuh ni kenapa? Apa diulahnya tuan-tuan ni? Tuan-tuan, kenapa hari ini yang menakutkan kita ialah maksiat? Yang menakutkan kita sekarang ialah mungkar. Kenapa orang begitu berani buat benda mungkar? Suami tangkap isteri. Isteri tangkap suami dalam bilik dengan orang lain. Menakutkan. Kenapa jadi macam tu? Yang anak-anak pula nak jadi perempuan, yang perempuan pula nak jadi jantan. Saya hampir bersalah Ustaz, rupanya perempuan. Tengok rambut, pakai baju, seluar jeans londe. Ustaz, apa khabar? Saya nak salam, tengok-tengok, ni perempuan ni. Tengok sikap panjang belakang. Nama dia tomboy. Tapi bila ke jamban, dia masuk jamban perempuan, tak ada masalah. Takut. Jawapan dia kerana solat. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, Inna salata tanha anil fahsya' wal munkar. Sembahyang tu dapat mencegah kemungkaran. Kejahatan dan kemungkaran. Saya tanya pada abang yang tumbuk isteri dia, abang sembahyang tak? Jawapan dia, tak sembahyang. Saya tanya laki bini tadi yang ada kecelaruan tadi ni, hampa sembahyang tak? Tak. Ada yang jawab, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Ada masa buat, tengok keadaan. Saya tanya dekat suami dia, berapa kali pergi masjid? Jawapan dia tak pernah pergi. Kemudian kita mengharapkan keluarga bahagia. Tengok anak yang buang mak, anak yang bunuh mak, anak yang pukul bapak. Tanya pada anak tadi, hang sembahyang tak? Jawapan dia tak kan. Kalau sembahyang pun tak cukup 5, 3, 2, 1, tak pun Jumaat saja datang. Akak-akak dan abang-abang yang saya muliakan. Kalau kita nak anak ni jadi anak soleh, salah satu benda yang kita kena jaga ialah solat. Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Dan perintahkan anak kamu sembahyang. Dan sabarlah di dalam mengerjakan sembahyang. Sabar dalam menyuruh anak sembahyang. Kita boleh suruh anak, tapi berapa ramai yang tak boleh bawa anak ke masjid. Ustaz pun cakap banyak. Ustaz ada bawa anak pergi masjid. Ustaz pun sibuk ceramah. Bila bawa anak pergi masjid? Tu saya kata, saya ni teruk. Saya bukan contoh yang baik. Contoh yang baik Rasulullah. Saya tak baik. Tapi di rumah saya Ustaz, disebabkan saya sibuk, saya pastikan di rumah saya ada jadual waktu sembahyang. Yang macam dalam masjid, warna merah, ada lampu-lampu lilat-lilat, ada nombor.
10 minit sebelum azan dia bunyi. 10 minit sebelum azan dia bunyi. Bunyi apa? Bunyi baca Quran. Saya letak benda tu depan-depan bilik tidur anak-anak saya. Bila pukul 5.30 dia bunyi baca Quran. Satu rumah bakit. Dalam bilik tidur saya ada speaker macam ni. Ada mikrofon, ada amplifier, tekan. Saya pun kejut anak saya bangun. Son, bangun. Dalam bilik tidur anak saya, dekat ceiling tu ada speaker. Semua anak dara saya pun ada, anak jantan saya pun ada. Bangun, Ehsan, bangun, subuh. Yang bangun jiran. Besok dia mau jumpa, terima kasih Ustaz, duk kejut kita orang. Nombor 3, saya pastikan anak saya jantan 2. Seorang saya kata pergi hafal Quran. Pergi hafal Quran. Dia habis hafal Quran, saya kata pergi masuk universiti. Habis universiti, mai duk dengan ayah. Tak usah kerja mana-mana pun. Mu jadi imam di sekolah ayah. Ada imam. Ada jadi imam. Jarang imam tak sembahyang. Adik dia pula, saya suruh belajar bahagian ni. Bahagian apa nama ni? Kamera semua ni lah. Mu pergi belajar kat politeknik. Habis tu, mu kerja dengan ayah. Sebagai apa ayah? Bilal. Takkan Bilal tak sembahyang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lepas tu dia balik. Hei, tak sembahyang? Saya Bilal ya. Jarang kan? Jadi hak abang dia jadi tok imam, adik dia jadi tok Bilal, saya pergi ceramah. Lega saya. Lega. Saya nak pastikan mereka tu sembahyang. Saya ada anak, ada menantu seorang, budak laki-laki. Soalan pertama bila dia mari minang anak saya, mu sembahyang? Soalan pertama, sembahyang. Saya tak tanya, mu kerja apa? Ada sokso tak? EPA ada EPA? Perkeso ada? Perkosa ada? Tanya. Saya tak tanya tu. Baca doa tahlil. Cuba Kak Som, lepas ni hak mana mari minang anak gadis kita, tanya ngak. Nama apa? Husin. Husin, semayang subuh? Semayang pakcik. Bagus. Subuh tadi semayang? Semayang pakcik, semayang. Subuh berapa rakaat, Sin? 8 lah. Macam mana? 8 lah kan? Mana 8, Sin? Subuh 2 je, Sin. Oh, sini 2 Dekat tempat saya 8. Nampak sangat kelentong, tuan-tuan. Panggil ahli silat masjid, halau dia keluar. Masalah dia macam mana dia nak bimbing anak gadis kita kalau dia tak solat? Macam mana dia nak jaga cucu kita kalau menantu kita tak solat? Subuh 7.30. Apa yang kita harap daripada dia? Jumaat lepak dekat anu Tesco. Kan semayang. Maghrib. Seekor satu. Telur dada satu. Sibuk duduk kedai tom yam. Maghrib. Isyak tengok bola. Manchester lawan Chelsea. Kalah pula tu. Apa yang nak diharap tak? Sebab tu benda yang kita kena jaga, solat. Bila solat, tuan-tuan, suami yang solat, dia takkan pukul isteri dia. Bapa yang semayang takkan penampak anak dia. Hari ni kita baca tadi dalam berita, kita tengok dalam berita tadi seorang didakwa di mahkamah mendera budak 6 tahun. 6 tahun! Budak 6 tahun ni tuan-tuan, ubun-ubun pun lembek lagi. Pak siapa yang dera budak? Ada yang mati disuruhnya buat. Allah, 100 kali mati budak tu. Kalau betul mu semayang, mu baca hadis Nabi,
Laisa minna man lam yarham kabirana wa yuwaqqir saghirana. Bukan daripada kami orang yang tak hormat orang tua dan tak kasih pada budak-budak. Kalau dia betul-betul semayang, tuan-tuan, dia tak penampar budak di masjid. Ustaz, anak saya dah merajuk, dia tak nak datang masjid. Kenapa? Hari tu dia datang, dia semayang. Kawan dia siku dia jatuh. Dia bangun balik, datang Tok Siak tampar dia, Ustaz. Padahal dia tak main pun. Budak tolak dia. Betul? Itu dah dia. Dia kata nak bakar masjid. Astagfirullahaladzim. Hai, Abang Siak. Abang Bilal. Abang Mam. Oh, Abang Mam. Mai Mama. Janganlah garang sangat. Macam mana kami nak datang masjid, muka pun tak senyum? Siapa tu? Alisah pertama. Tengok jegi mata. Ni apa ramai-ramai, budak-budak muda main ramai-ramai apa ni? Apa jamalan ni ramai-ramai ni? Dek Jidin, jaga tabung tu kok berjalan. Tu tengok. Jaga tabung kok berjalan. Dengar kat budak-budak KRZ tak mari dah. Kadang-kadang yang kita duk kata orang tak ambuh mari, bukan salah dema, salah kita. Kita tak mesra alam. Saya baru ni buat ceramah maulid Ustaz. Orang ramai macam ni. Ramai. Saya ni orang tua. Orang tua ni, benda yang dia teringat apa? Kalau tua macam saya lah 60 tahun ni. Tua macam saya ni, makcik-makcik teringat apa? Teringat jamban. Ni saya sebut jamban ni terus teringat. Nak pergi jamban lah. Nampak? Tu tanda tua. Bila saya pergi ke tandas sebelum ceramah, pergi tandas. Tolak Allah. Tolak pintu nombor 20. Nyesal aku masuk. Kalau aku tak masuk pun tak apa. Saya nampak dalam mangkuk semua sampai sekarang terbayang-bayang. Sampai sekarang dengan hitam berkarat, ceklat berkarat. Ya Allah. Kemudian kita komplain orang tak mari. Nak mari apa? Kotor. Tu bila masuk selak tandas tak ada. Selak tandas tak ada, saya terima lagi. Pintu tak ada. Ni masalah ni tau. Saya punya perangai, Ustaz. Sebelum saya pergi tandas, saya suruh PA saya pergi tu. Bancik, pergi tengok tandas mana hak elok. Saya duduk lah. Tak, dia pergi. Saya pergi dia mari. Datuk, tandas yang pertama tu kering. Tapi pipe air tak ada. Kepala pipe tak ada. Tandas yang kedua tu okey. Kering elok. Saya pun pergi hak kedua, hak kering elok tu. Pak Zek, kepala air ada. Saya pergi. Pintu tak ada. Patutlah kering elok. Tak ada siapa pakai. Pintu tak ada. Bayangkan tuan-tuan. Kalaulah pintu tandas tu duduk menyandar kat dinding, saya pergi ambil, pergi husung, pergi masuk elok-elok, pergi pekuk pintu tu. Bayangkan tuan-tuan, duduk terkangkang-kangkang lah jamban tu. Satu kaki duduk sendal pintu, satu kaki duduk buka pipe. Masa tu lah orang tolak pintu pula. Ada orang ada. Dia ni saat lagi. Dah lah aku duduk hakuk pada luar pun senang nak masuk. Je abang-abang, masjid kita ni Tok Imam orang muda. Jatang kuasa aktif. Jadi tuan-tuan, kita bagi kepercayaan pada dema. Masjid yang terbaik, maka bila kita sediakan prasarana yang terbaik, semua orang makan mari. Duit yang kita bagi, dema guna. Yang kita infak, dia orang pakai. Speaker sedap. Macam malam ni. Speaker okey. Noh, siapa punya speaker ni? Tuan, kita anggota polis pun datang malam ni. Yang menjaga keselamatan kita. Speaker sedap ni. Ni belum nyanyi ke ni? Cuba try nyanyi. Kepadamu kekasih, aku serahkan jiwa dan raga.
Jua segalanya Hazura. Boleh tak? Piramli pula Ustaz. Oh, Piramli nak lagu apa? Piramli kan. Kita buat lagu ni lah. Lagu malam bulan di pagar bintang, tambah seri cuaca malam, murni sungguh ciptaan Tuhan. Okey. Ara Azmi, di bawah bulan purnama. Cuba tengok tapak tangan Sat. Kalau urat ini bertemu urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin orang kaya. Nampak tak? Oh, macam-macam suara boleh buat. No? Tuan-tuan sebut nak suara pop semua saya buat. Nak Hayameh boleh. Ingin ku milik kasih Ayu Jelita. Tu Hayameh tak ni. Kadang-kadang setengah masjid speaker tu Allah tak dengar apa. Baca khutbah tak dengar apa. Kita naklah bersama. Apa ni? Mu tukarlah hak baru Pak Long. Kadang hak bateri dalam ni demo tak tukar. Bila buka tu berkarat meleleh. Ayo. 9 tahun tak tukar bateri. Mapo. Saya pergi ceramah pakai macam ni. Dia kata, Ustaz, atas lagi Ustaz. Tak dengar. Saya pun nak atas lagi. Mai setiap usaha, Ustaz atas lagi. Belakang tak dengar. Atas lagi. Dia kata, Ustaz atas. Sekejap lagi aku telan lagi kok ni. Mu duk salah aku duk atas-atas. Mu boh lah hak elok. Barulah orang datang. Boh ekong. Ekong sedap. Mari semayang. Bila dulu orang tak buh ekon, dia mau tak mau mari panah. Panah. Mu tak pergi sembahyang mak masjid. Panah. Peluh. Pohon. Buh ekon tengok mari dah. Pergi jumpa dia balik mak. Demo buh ekong sejuk mak. Aku dah pergi semalam. Sejuk tak tahan. Panas pun tak tahan. Sejuk pun aku smackdown mu sat lagi kau. Tuan-tuan, saya orang Ipoh. Takkan saya nak mari semayang di sini? Saya orang Perak. Takkan saya nak semayang Zuhur sini setiap waktu? Yang akan mengimarahkan masjid kita adalah tuan-tuan. Sebab tuan-tuan orang sini, kita tak boleh nak harap orang Alustar, tak boleh nak harap orang daripada Jitra mari semayang. Inilah masjid kita. Inilah tempat kita bawa anak isteri kita. Bayangkan tuan-tuan dalam bulan Ramadan. Setiap malam kita qiyam dalam masjid. Bayangkan pada bulan Ramadan. Setiap malam kita berbuka di masjid. Bayangkan pada bulan Ramadan. Kita bersahur setiap pagi di masjid. Apa jadi pada keluarga kita? Jiwa mereka adalah jiwa masjid. Bila mereka dah datang masjid, anak-anak macam ni, umur 10 tahun, 12 tahun, 8 tahun. Bila mereka dah kenal ahli masjid, pengurusi sampai jawatan kuasa, sampai ahli jemaah, mereka takkan lagi naik motor laju. Sebab dia pun ahli masjid. Tengah dia naik motor rempik tu imam sorga. Hei! Mam, lok balik tuan-tuan ni. Yang hari ni budak merempik, budak bawa benda laju, duk hisap rokok, duk hisap benda hak tak bedah ni, pasal dia mau tak kenal. Kalaulah dia mau kenal masjid, dia mau takkan buat benda tu. Pasal apa? Rasa segan, rasa hormat, dan mereka ini diberi kepercayaan. Tuan-tuan, depan kita ni ada 8 orang anak muda. Nak bagi demo kaki masjid senang. Nombor 1, ni hak kecil sekali ni. Solatun. Sambung lah. Main atas, main atas. Kan? Kan? Tak payah pakai kasut kan? Dia kata silat tak main belon malam ni. Itulah. Solatun bisalamil mubin. Tinta tita'in ya gharami. Baik, hak jenis macam ni suruh bang. Tapi jangan bang subuh tak mari orang.
Allahu Akbar, Allah. Bakat tidur habis. Bayangkan tuan-tuan, umur macam ni jadi Bilal. Dia ada geng tak? Satu sekolah geng dia. Bila dia azan, datang tak? Cuba azan ustaz nak dengar. Dengan kuat suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz ada ceklat. Lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, nama apa? Muiz. Duduk. Nampak tuan-tuan? Semayang Zuhur bagi kat dia. Jubah dah. Ni nama apa? Aziz. Aziz mana atas Aziz? Oh. Aku dah kata dah. Tu yang aku malas duduk depan tu. Zik. Zik. Ya bandaratin. Ya bandaratin. Boleh pula dah. Lagu apa yang boleh itu? Ya Hanana Nabi Muhammad. Zalikal fadlu minallah. Allah sambung ah. Sambung ya Hanana. Mainlah gendang. Oh pikak lambat. Moh. Okey ya Hanana. Sah. Amuk gendang, amuk main gendang atas ni. Okey, sambung Haziq. Tak cukup turun lagi duk. Okey, bila ustaz kata boh belasah tu. Aduh. Okey, 1 2 mula. Ya Hanana. Baik semua sekali ya. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Zahara dinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad. Zahara dinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad. Zalikal fadlu minallah. Allah. Ya Hanana, 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 ya Hanana. Bagus. Macam tu lah. Sebelum ni ustaz, lepas ni ustaz nak buat lagi. Standby dengan alat muzik tu. Jangan duduk tidur. Aziz, Bang Asar Aziz tadi dia Muiz Bang Zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ingatlah subuh tak masuk lagi. Ni baru pukul 10.30. Jangan kata jom subuh masuk dah. Pergi bayar pula. Duduk Aziz. Terima kasih Aziz. Bagus. Suara sedap Aziz. Tuan-tuan bayangkan besok demo ni ahli masjid 8 dia orang ni latih dia orang jadi geng mandi mayat. Agak-agak demo nak buat jahat. Pakai vest geng mandi mayat. Mana-mana budak hak naik motor laju dia mau duduk tepi jalan duk pasang geng mandi mayat. Hoi, nampak ni. Pakai baik semua orang ni. Baik sekarang kita nak buat praktikal mandi mayat. 88 main naik di atas. Oh, sudah tuan-tuan. Oi, tuan-tuan bayangkan anak-anak muda ni buat mandi mayat. Masjid kita hebat. Hebat. Adik-adik, mandi mayat paling senang. Sebab dia tak melawan. Nah, mandi mayat paling senang. Dia bukan melawan. Kalau kita mandi adik kita umur 2 tahun, dia melawan, duk tepuk-tepuk sabun, masuk dalam mata. Mayat mana ada tepuk.
Kita tolak dia ikut, kita tarik dia ikut, kita angkat kepala dia sikit dia ikut. Mana ada kita angkat mayat kepala dia marah? Apa main kepala? Mana ada tuan. Kalau lah mayat marah main kepala, hak tukar mandi jadi mayat pula. Jadi tuan-tuan, ni anak-anak muda ni. Sebab tu saya suka masjid tuan-tuan ni mengimarahkan dengan cara meraih anak muda. Kalau saya dapat 8 orang ni, saya latih 8 ni, sembelih korban demo buat. Sembelih kambing demo, ayam demo, lemung demo. Ni kadang-kadang nak buat korban tu, hak tukang korban tu umur Allah 89 nak korban sembelih. Tangan Parkinson. Duk pegang golok. Lembu musuh hati, buat tak mati aku mampu. Dia kata buat aku tak mati mampu. Lembu kata mampu. Jom tuan-tuan. Anak-anak muda ni lah yang kita harap. Tapi kalau tuan-tuan tak bagi kerjasama pada masjid. Masjid menanti anak-anak tuan-tuan. Tapi kita tak suruh. Kita tak perintah. Kita tak ajak demo nak mari dah. Sebab tu kita sebagai mak bapak sambut hak masjid nak buat. Supaya keluarga kita jadi baik. Bila ada kelas marhaban macam dulu, masuk. Ni nampak demo ni. Kelas qasidah, masuk. Kita tak ada orang marhaban macam dulu. Dulu anak-anak muda zaman 70-an kita dulu, mana ada kemah macam ni. Tahun 70-an tak ada kemah macam ni. Dulu ada balai. Buat balai susun papan tu. Papan susun. Bukannya macam ni. Kerusi pun besi dulu. Mana ada plastik. Papan tu susun. Duk sila makan kopi biskut kepala lutut. Marhaban ya no ra'ai. Berjerit. Rupa tekapik. Astaghfirullahaladzim. Tekapik apa ustaz? Hak mana pernah ada pengalaman dia tahulah. Sebab apa boleh tekapik? Hak orang hujung bakit. Bila bakit, kita ingat dia tarik lagu apa. Rupa tekapik. Hak mana ada pengalaman tu dia tahu, dia gelak paling kuat. Demo ni tak tahu kapik tu apa. Kuih kapik kot dia kata. Jadi tuan-tuan, jom kita kerjasama. Tosah duk bawa-bawa politik dalam masjid kita ni gaduh payah. Bawa pahaman ni payah. Pakat tak mari pula. Ni Ustaz Kazim mari pun kata dia ni belah mana sebenarnya? Dak Ustaz Kazim ni belah mana? Saya jawab senang, boleh belah. Sibuk duk tanya belah mana. Ustaz ada parti tak? Ada, bankrupt dah. Parti apa? Tapawek. Baru ni bankrupt tapawek. Tosah duk kira tu lah. Kita nak jaga kampung kita. Besok masjid ni kalau imarah lah. Kita boleh buat kedai. Kita boleh buat hotel. Tuan-tuan, besok yang melawat sekolah saya 17 bas. Hari Ahad yang melawat sekolah saya insya-Allah 12 bas. Dan orang Kuala Pegang ni pun pernah main sekolah saya. Setiap minggu berpuluh-puluh, setiap bulan beratus bas yang datang dari seluruh Malaysia. Tuan-tuan ada imam yang hebat, tuan-tuan ada benda yang banyak yang boleh dibuat. Bayangkan kalau tuan-tuan masjid menjadi pusat pelancongan. Apa agak-agaknya ekonomi yang boleh buka bagi penduduk kampung. Bayangkan tuan-tuan, Allah kalau dia nak angkat kita, kita tak tahu macam mana cara dia. Tetapi Allah nak tengok kita dulu. Apa yang kamu buat? Adakah kamu bersatu hati atau kamu bermusuh hati? Adakah kamu bersepakat atau kamu ni dalam keadaan berjahat? Adakah kamu menghidupkan masjid atau kamu mematikan masjid? Adakah kamu mengimarahkan solat atau solat hanya 4 orang waktu subuh? Benda ini Allah Ta'ala nak tengok. Kalau kita buat yang terbaik tuan-tuan, insya-Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah bagi rezeki pada kita. Walaupun kita duduk di baling. Apa ada ustaz baling? Mu jangan kata tak ada apa. Saya buat sekolah saya di Ipoh. Ada apa bawah tali api tak? Tali api duduk melintang. Kalau jatuh mati.
Tapi pada tahun lepas saja 150,000 orang melawat sekolah saya. Dan baru ni saya bawa 373 orang naik kereta api pergi Hat Nyai. Satu kereta api saya sewa. Saya sewa satu kereta api daripada KL lepas sampai Hat Nyai. Padang besar pun tak berhenti gitu. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita imarah, orang mari cari kita. Dan kita boleh membuka pintu kebaikan pada orang lain. Sebab itu, tuan-tuan ada anak muda yang ramai. Tuan-tuan ada anak-anak generasi pelapis yang hebat. Tuan-tuan adalah mak bapak yang hebat. Kita hidupkan masjid kita dengan kerjasama daripada Jatan Kuasa Surau. Saya tengok penyumbang pun hebat malam ni. Kalau semuanya bersepakat, insya-Allah Allah merahmati kita. Adik-adik, apa yang penting? Tak dengar. Apa yang penting? Aiwa, wallahu a'lam. Terima kasih kupasan yang mantap daripada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas kepada kita semua. Jadi alhamdulillah banyak manfaat yang kita boleh dapat daripada pengisian yang diberikan oleh Al-Fadhil Datuk. Tuan-tuan, menjadi keazaman pada kita semua untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kita tuan-tuan, jadual kuliah bulanan dia tak ada hari yang tak ada kuliah. Masjid kita ni tak ada hari yang tak ada kuliah. Setiap hari ada kuliah. Maka jangan duk bezalah. Malam ni kena pergi ni pasal ustaz malam ni lawak sikit. Malam esok, ni ustaz pondok. Jenis baca sepatah-sepatah ni. Tak pergi ya. Tak pergi ya. Dia pergi mamak. Kan? Baik. Jadi kita imarahkan masjid kita. Selain daripada kita imarah, kita boleh pahala solat berjamaah dan sebagainya. Kita dapat juga ilmu sebagai bekalan kehidupan kita. Untuk kita balik ke negeri sebenar kita. Satu masa nanti. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kepada para penyumbang. Saya minta tuan-tuan terus kekal. Kita ada sikit lagi acara penutup. Terima kasih pada semua penyumbang. Terima kasih pada pihak masjid. Notis singkat Ustaz, 12 hari. Ustaz Amin pun bagi tahu saya tadi, dia kata cara mesyuarat ni, cara laksana ni macam persediaan 3 bulan. Kita habis ni Ustaz, saya nak ajak anak-anak kita mari kat depan ni. Kita selawat ramai-ramai. InsyaAllah. Biar demo duduk depan ni diiringi oleh adik-adik kita ni. Jadi tuan-tuan ambil gambar anak-anak kita yang comel-comel, yang kecil-kecil ni, mari duduk selawat dengan saya, dengan Ustaz sebelum kita berakhir. Okey, sila tuan-tuan. Yang ada anak kecil, mari depan. jangan hak setahun. Hak boleh berjalan mari. Kan? Mari Darjah 5, darjah 4. Penuh depan ni. Kita selawat dengan Ustaz. Mari. Pastikan ingat mak duduk kat mana. Sekali cari tak jumpa. Tengok depan. Duduk depan. Jangan naik semua lagi redah Redah nanya. Okey, sebahagian duduk bawah. Sebahagian duduk bawah. Abang ini amal, sebahagian duduk bawah. Okey dah, okey jadi. Tengok depan, tengok pentas. Mai lagi. Mai duduk keliling ni. Depa kata orang Kuala Pegang kadar kelahiran tinggi kan? Kadar kelahiran. Mai lagi adik-adik kita. Inilah barisan pelapis masjid kita. Yang akan menghidupkan masjid kita. Mai adik-adik hak belakang tu. Belon bagi mak pegang Ustaz. Okey, kita buat lagu. Tengok dia dukung. Okey, minta ni apa mic untuk kasidah kita? Mic untuk kasidah kita on. Allah. Okey, jangan naik atas petang. Rasa duk melenduk ni kata lagi. Jadi. Lagi masuk surat khabar. Ustaz Kazim dengan Ustaz Nazri jatuh. Okey, tengok depan. Okey, sila. Baik, adik-adik semua, boleh tahu lagu selawat? Boleh? Boleh. Mula-mula Ustaz minta kita baca dulu selawat tafrijiah, boleh? Allahumma. Boleh baca kuat-kuat, mak nak dengar. Boleh? 1, 2, mula. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina
Alhamdulillah. Tengok tuan-tuan, anak-anak kita bila kita didik mereka dengan benda yang baik, melekat dalam jiwa dia orang. Okey, apa lagi yang nak tunjuk dekat mak dan ayah kita malam ni? Ha? Nak sebut apa? Nak tunjuk apa? Oh. Tak tahu. Handah lagi lah. Dia mau faham dah handah ni. Okey, semua tuan-tuan kita bangun sama-sama ramai-ramai. Kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alayha. Khasafat minhul buduru. Misla husnika ma ra'ayna. Qattu ya wajhas sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kita berikan tepukan kepada anak-anak kita yang berani ke hadapan. Begitu juga ahli-ahli qasidah. Dan insya-Allah tuan-tuan, berilah sokongan kepada masjid kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Sila Ustaz. Okey, baik. InsyaAllah kita minta adik-adik turun. Jangan berebut. Turun elok dulu. Minta abang-abang tolong bantu. Okey, tuan-tuan, kita ada sedikit majlis penutup. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz atas kesudian memenuhi jemputan kita. Saya serahkan semula kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.